with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarin Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. Mesti korang terkejut kan? Buka-buka video, dah ada perempuan gotik kat depan kamera. Alkisah kamu sebenarnya terjumpa satu eyeliner ni. Aku tak tahu lah eyeliner siapa dalam lemari kamu kan. Lepas tu kamu ingatkan tu lip liner. Kamu pun try lah kat bibir. Rupanya tu eyeliner. Lepas tu warna hitam. Alalang tu kita terus sap-sap satu bibir tu. So jadilah rupa gini. Tak tahulah. Kita tengoklah cerita kali ni lebih seram ataupun muka Kamal lagi seram. So kembali lagi kita di segmen creepy. Dan kisah kali ini dikongsikan oleh salah seorang subscriber Kamal, lelaki tau. And cerita di kali ni dia pernah experience tentang saka keturunan keluarga dia yang diwarisi oleh arwah nenek dia. Dan benda ni terjadi bermula semasa hari perkahwinan makcik dia. So tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So kita bagi nama pemilik kisah hari ni Amir, bukan nama sebenar, and kejadian ni berlaku di Melaka. Masa tu Amir sekolah menengah lagi, tingkatan 4. And macam Kamal cakap tadi, makcik Amir nak kahwin. Ni makcik dia yang last tau, anak terakhir. Abang dia anak sulung, dia ada seorang lagi makcik, anak kedua dah kahwin. And makcik yang ketiga ni adalah makcik yang anak last lah. So family Amir ni decide nak datang ke kampung pada hari Khamis. Majlis ni hari Sabtu. Jadi parents Amir ni terpaksa ambil cuti lah hari Khamis tu. Dan Amir dan juga adik-adik dia kenalah ponteng sekolah sehari. Sebab hari Jumaat tu ada cuti umum. So macam biasalah, diorang pun balik ke kampung. Disebabkan majlis tu buat dekat rumah, adalah kemah-kemah kan, memang penat sikit lah, banyak kerja, plus catering pun tak ada. Jadi memang style yang merewang, ramai-ramai, masak ramai-ramai itulah. So memang rumah nenek dia ni meriah sangat dengan saudara mara, jiran tetangga, semua datang untuk tolong buat persiapan majlis kahwin tersebut. Tapi ceritanya bermula pada hari perkahwinan tu berlangsung. Masa majlis tu tengah berlangsung kan, pengantin pun dah berarak, orang-orang semua dah datang menjamu selera dalam kemah. So si Amir ni masuk ke rumah nenek dia sebab dah penat kan, saja macam ingat nak main game kejap. Dia sebenarnya nak mengelak daripada kena kemah-kemah kat luar tu. Lepas tu tiba-tiba terserempak dengan nenek dia dekat dapur. Nenek dia minta tolong lah, suruh ambilkan kipas berdiri tau dekat dalam bilik nenek dia. So Amir pun masuklah ke bilik nenek dia dengan rasa malas kan waktu tu. Tengah nak angkat kipas berdiri tu, tiba-tiba ada satu sosok melintas dekat cermin bilik nenek dia. Dah lah Amir waktu tu tak buka lampu, tapi ada tingkap lah dekat bilik nenek dia tu. So ada cahaya yang masuk. Cumanya keadaan waktu tu suram tau bilik nenek dia tu. Amir memang melatah time dia ternampak benda melintas tu. Dan benda melintas tu seolah-olah macam sosok pengantin tau. Amir nampak macam ada kain net dekat belakang, apa panggil veil pengantin tu kan. So Amir mati-mati ingatkan tu makcik dia, kelibat makcik dia lah, sebab makcik dia waktu tu pengantin kan. Dia pun angkutlah kipas tu keluar daripada bilik nenek dia, tapi dia tak tahu nak letak kat mana sebab nenek dia dah tak ada kat rumah. Dia pun carilah mana nenek tadi suruh angkat kipas ni. Dia cari, tanya-tanya orang, rupa-rupanya nenek dia tengah makan dekat dalam kemah. So Amir pun pergilah dekat nenek dia and tanya, nak letak kipas tu kat mana ni? And nenek dia kata, kipas apa? Mana ada nenek suruh ambil kipas? Sudah. Amir kata, tadi nenek yang suruh. Lepas tu nenek dia kata, dia datang lagi ni. Dah, jangan main dalam rumah tu, duduk luar je. Amir pun belik lah waktu tu. Dia ambil phone and dia just duduk dekat luar je. Tak lama lepas tu, makcik dia yang anak kedua tu, which is kakak pengantin, pengsan.
kecoh lah waktu majlis tu kan. Semua fikir kakak dia ni ada penyakit. So dikejarkanlah ke hospital. Lepas dah habis majlis petang macam tu, kakak dia masih di hospital. Tetamu pula dah beransur balik. Tinggal saudara mara terdekat je lah tengah kemas-kemas sikit kan. Ada yang dah masuk dalam rumah semua. And Amir adalah antara orang yang tengah kemas-kemas kat luar tu. Tiba-tiba je Amir dengar suara dalam rumah tu diam. Tadi riuh je, kenapa diam pula kan. Amir pun masuklah ke dalam sambil bawa makanan lebihan time majlis tadi lah. Masuk-masuk je rumah tu, Amir terkejut sebab dia tengok nenek dia kena rasuk dengan saka sendiri. Amir takut waktu tu, so dia tak nak Amir tahu sangat. Cuma apa yang dia tahu, saka nenek dia tu datang untuk bagi peringatan dekat keturunan dia pasal perjanjian saka. So balik daripada majlis tu, Amir tanyalah dekat ayah dia pasal saka nenek dia ni. Ayah dia kata sejak ayah belum lahir lagi, dia dah ada saka nenek tu. Dia tengah cari tuan baru lah tu. Ayah dia pun rupanya tak ambil pot sangat lah pasal saka nenek Amir ni. Tapi mak Amir, dia buka cerita dalam kereta. Dia kata malam sebelum majlis tu, Mak Amir nak pergi toilet tau dalam pukul 2 pagi macam tu. Mak Amir ni ternampak nenek Amir, which is mak mertua dia lah. Nenek Amir tengah makan nasi pulut dengan rendang sorang-sorang dekat dapur. Tapi yang peliknya, dia makan pakai kedua-dua belah tangan tau. Macam ni. Mak Amir macam takut nak tegur kan, sebab takut tertegur benda lain. And keesokan harinya Mak Amir nampak juga kelibat pengantin masuk dalam bilik pengantin. Padahal time tu pengantin belum bersiap lagi. So Amir pun teruslah cakap, Amir pun ada perasan waktu Amir masuk bilik nenek. Amir ingatkan memang tu makcik kan. So Amir dengan mak Amir ni dua-dua nampak kelibat pengantin dalam rumah tu. So pasal makcik dia yang pingsan tu, masa dia sampai ke hospital kan, dah check out tekanan darah apa semua okey je. And doktor kata dia tak sakit apa-apa, mungkin keletihan. Rupanya makcik dia cakap makcik dia pingsan selepas nampak adik dia pakai baju pengantin tapi buruk gila. Ada dekat depan kemah tengah tenung mata dia. Ya, so yang dia nampak tu bukan adik dia lah. Adik dia clearly tengah makan dekat meja beradab guys. Time tu dia nak jerit, dia cuba jerit sedaya upaya dia tapi keras, mulut dia tak boleh gerak, badan dia semua kaku. Lepas tu dia terus pengsan. Lepas tu ada satu lagi cerita, masa sebelum makan tu kan, time pengantin tengah bersiap dengan mak andam datang untuk make up semua itulah. Kakak pengantin ada dalam bilik tu tau, bilik persiapan pengantin. Dia teman lah kan. Lepas tu pengantin ni cakap lah dekat kakak dia, ni tadi mak suruh aku pakai cincin ni. Kakak dia nampak terus kakak dia tarik cincin tu kan. Jangan pakai, aku takut mak nak paskan saka dia kat kau. Adik dia dengar macam tu takut lah kan. Dengar kakak dia cakap macam tu, so dia pun tak pakai lah. Tiba-tiba mak diorang masuk. Mak diorang ni nenek Amir lah. So mak dia bagi air, suruh pengantin minum untuk legakan nervous. Tapi tak tahu tu air apa tahu, sebab dia macam air kopi tapi rasa bukan kopi. So pengantin tu minum lah, dah mak dia suruh kan. So selepas itulah kakak dia rasa macam saka tu sebenarnya datang untuk cari adik dia, si pengantin tu, sebab mungkin nak suruh bela dia. Dan sekarang banyak kali lah Amir dengar khabar yang makcik dia tu selalu kena bawa berubat and efek sampai ke anak. And by the way, nenek dia dah meninggal 2 tahun yang lepas. Cuma Amir tak berani lah nak tanya makcik dia lebih-lebih, walaupun dia curious nak tahu apa saka tu buat sampai makcik dia kena selalu berubat kan. And ayah Amir cakap makcik Amir yang last ni memang dia kuat agama sikit. So insyaAllah dia pun tahu benda syirik mana baik mana tak. And mungkin sebab dia tak terima saka tu lah dia kerap diganggu sekarang ni kan. And ayah dia kata saka ni memang dia mencari keturunan orang pertama yang buat perjanjian dengan dia, which is nenek moyang dululah. So itulah pengalaman pertama dia dengan saka keluarga dia. Tapi Amir kata dia bersyukur sangat sebab ayah dia tak ambil pot, and bersyukur sangat benda tu tak pilih ayah dia. So macam kesian dekat makcik dia lah sekarang ni. Makcik dia, family makcik dia, anak-anak dia kan. Cakap pasal mak andam ni kan, ada satu cerita daripada kawan Kama, tapi cerita ni dah lama lah, zaman sekolah menengah dulu kan. So Kama terpaksa rahsiakan nama dia. Dia pun pernah like makcik saudara dia kahwin.
And makcik saudara dia pernah menerima satu kain kebaya oleh Mak Andam. Mak Andam yang datang untuk make up pengantin tu lah pada ketika hari perkahwinan tu. Ketika dia menerima baju kebaya tu korang, baju kebaya tu warna purple tau. Sangat-sangatlah seksi baju kebaya tu. Sampai apa kata memang jarang gila. So pengantin tu nak pakai pun macam tak selesa kan. Jadi dia kata tak apa, saya dah ada baju kahwin saya sendiri. Tapi Mak Andam tu macam keep paksa tau. Dia kata okey tak apa, kalau tak nak pakai hari ni, pakai esok. So makcik saudara dia ni macam pelik lah kan. Kenapa nak kena pakai juga baju kebaya ni? Dah memang aku tak nak kan. Bila je aku nak pakai baju kebaya ni? Tapi disebabkan tu pemberian orang kan, orang macam bagi hadiah. Jadi makcik saudara dia ni terima je lah benda tu. Cuma makcik saudara dia tak pakai-pakai. Keesokan harinya Mak Andam tu duk mesej makcik dia. Waktu tu WhatsApp tak ada lagi tau. So dia pakai mesej kredit lah. So dia kata dah pakai belum? Tapi macam dia punya ayat tu macam Indonesia sikit, bahasa Indonesia sikit. Dia tanya dah pakai ke belum baju kebaya tu kan. Makcik saudara dia ni tak reply pun message tu, disebabkan busy kan baru kahwin. Esoknya tu macam kita masih lagi mengemas rumah, masih lagi uruskan something. So tak dan nak reply message tu. Tak lama lepas tu, satu persatu musibah yang ditimpa makcik saudara kawan-kawan ni. Antaranya kan dia baru berkahwin kan. Kau mainkan kesan gila lah dia diuji waktu tu. Baru kahwin tau. Lepas tu muka dia naik macam bintik-bintik ruam. Dah lah kau tahu ruam tu bintik-bintik yang gatal tau. Kalau tak gatal, bagi Kamal lah. Kalau tak gatal macam okey lagi tau. Kita just like kena cari ubat untuk hilangkan lah bintik-bintik tu. Tapi bila gatal, dia macam tak selesa nak tidur, tak selesa nak buat kerja seharian. Macam terganggu lah kerja harian kita kan. Lepas tu malam-malam pun dia tergaruk-garuk. Sampai bila dah garuk tu, lah jadi luka. Bila jadi luka jadi parut. So tak cantik lah. Tapi nasib baik, syukur Alhamdulillah dia dapat suami yang sangat-sangat bagi Kamal. Suami yang sangat-sangat sayang dia. Walaupun dia diuji sebegitu, baru je kahwin kan. Suami dia macam support dia. Suami dia bawa dia pergi berubat instead of tinggalkan dia atau cari yang lain. So waktu pergi berubat ni lah dapat tahu kewujudan baju kebaya dekat dalam bilik pengantin tu sendiri. Mak Andam tu dia membawa sihir tau. Dia membawa sihir melalui baju kebaya tu. Walaupun makcik saudara dia ni tak pakai baju tu, mungkin dia ada guna-guna ke, ataupun masa dia tengah make up si pengantin, mungkin dia ada ambil sesuatu kepunyaan pengantin, rambut ke, benda-benda yang macam tu lah kan, untuk dia buat sihir tu. Mungkin kalau si pengantin tu pakai baju kebaya tu, kerja dia dah senang lah. Tapi sebab si pengantin tu tak pakai baju kebaya tu, jadi dia terpaksa guna ilmu lain. Wallahualam lah. Tapi itu apa yang ustaz tu terangkan dekat pengantin. Makcik saudara dia ni geram lah. Aku tak cari pasal dengan kau, kenapa kau nak sihir-sihir ni kan. So makcik dia call tau si Mak Andam ni, tapi tak angkat. Nasib baik dia ada alamat rumah Mak Andam ni. So makcik saudara dia ni terus pergi ke rumah Mak Andam ni, terus ketuk pintu tau. Ketuk lama ke sampailah makcik tu keluar. Makcik tu keluar dengan rambut tak terurus, dengan pakai kain batik. Si makcik saudara dia ni terus serang dekat Mak Andam. Dia tanya, kenapa kau nak sihir-sihir aku ni? Aku tak ada cari pasal pun dengan kau. Bertemankan dengan suami pengantin tu lah. Lepas tu Mak Andam dia dah takut, dah cuak. Sebab tu lah kadang-kadang orang sihir ni kan, dia berani kat belakang. Dia berani sebab dia guna cara halus tu. Tapi depan-depan dia sangatlah penakut. So bila dah takut tu macam hampir nak terkantoi kan. Dia orang masuk rumah tu memang nampak barang-barang buat sihir korang mainkan. Ada lilin lah, ada tengkorak haiwan lah, ada barang-barang syirik lah. Lepas tu daripada kantor itu, si Mak Andam ni bagi tahu semuanya. Dia cakap, bukan saya yang buat, ada orang yang suruh. Maksudnya si Mak Andam ni bukan setakat job dia, bukan sekadar Mak Andam make upkan pengantin, tapi dia juga adalah seorang tukang sihir. Dia buat servis sihir tu ya. Puan-puan dapat tahu rupa-rupanya kawan
baik makcik dia sendiri yang minta Mak Andam ni untuk sihir pengantin tu korang. So pengantin sangat-sangat terkejut sebab yang bagi tahu tentang Mak Andam ni sebenarnya kawan baik dia sendiri. Kawan baik dia sendiri sangatlah, orang kata apa, manis mulut lah waktu tu, yang dia cakap, tak apa, biar aku sponsor makeup kau. Aku sponsor makeup pengantin, so kau tak payah fikir dah nak pakai mua apa kan, nak pakai Mak Andam mana yang cantik. Aku sponsor, dia kata. Rupanya sponsor-sponsor tu niatkan niat baik, tapi ada udang di sebalik batu, guys. Jadi dia sejak daripada tu memang makcik saudara ni, pengantin tu memang kecewa sangat-sangat lah. Dia kecewa sangat sampai kan dia tak mampu nak bersemuka dengan kawan baik dia sendiri. Dia tahu kawan baik dia salah kan, dia dah tahu siapa pelakunya, tapi dia tak sanggup nak mesej kawan dia, nak jumpa dengan kawan dia, nak tanya kenapa. Tapi mungkin kawan dia ni dendam, dengki ke, wallahualam. So itulah kisah dia. Itulah sebabnya bukan kita tak boleh nak ada kawan baik tu, boleh, tapi jangan ada kawan baik yang terlalu rapat sangat dengan kita. Like everywhere kita pergi dengan dia, apa benda kita buat dengan dia, semua benda pasal kita dia tahu. Macam kita tak ada boundaries langsung. Sebab one day kalau orang macam ni kan tikam belakang kita, sakit dia tu kan macam lagi teruk daripada sakit putus cinta tau. Tu baru bab sihir, bab sonda menyonda suami orang tu banyak dah kes. Tiba. Jangan bagi saya buka kes Abang Tesla, tolong. So, thank you dah tengok video ni sampai habis. Terima kasih Amir sebab sudi berkongsi cerita dengan kita orang semua. So, for those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye!